korang tak letak nama korang sendiri? Cikgu tak tahu awak siapa. Nanti cikgu tak ambil kehadiran, awak kata awak datang. Siapa Bilalish ni? Awak tukar nama awak. Cikgu nak nama awak sendiri. Macam Jana ni tak apa sebab cikgu tahu Jonathan. Dengan Utayan pun sama. Tukar nama awak. So that cikgu tahu kehadiran awak kat sini. Cikgu kena ambil kehadiran juga. Nanti korang claim korang tak datang. Ataupun korang claim korang datang. So cikgu tak tahu mana satu. Wow. Okay Jonathan. Okay lah 76. Keep up the good work. So nanti you boleh dapat A. Okay, so cikgu nak recall untuk minggu lepas punya. Okay, ingat lagi balik. Cikgu nak ingatkan balik minggu lepas sebab cikgu nampak korang masih lagi tak faham. Still lagi tanya cikgu. Okay, so ingat balik minggu lepas cikgu cakap darah kita ada 4 kandungan dia, komponen dia iaitu plasma darah, sel darah putih dan juga sel darah merah dan juga platelet. Okay, siapa nak tanya soalan? Awak raise hand ataupun awak buat thumbs up dekat sini, cikgu akan buka awak punya audio. Awak seorang saja. Okay, kalau tak pun awak boleh komen dekat sini, dekat chat. So nanti cikgu tengok apa soalan awak. Okay, so dengar betul-betul lah. Okay, so ni adalah komponen-komponen darah dia. So 4 komponen ni adalah berlainan satu sama lain. Okay, so akan ingat yang ni juga komponen. Kemudian kita tengok kumpulan darah manusia juga. Okay, manusia ada 4 jenis kumpulan darah. Yang pertama A, B dan juga AB ataupun O. Okay, so ingat tak hari tu cikgu cakap apa? Antigen tu apa? Antigen tu macam ID. Okay, ID. Okay, so ID kad pengenalan lah. So ini A dia ada antigen A. B ada antigen B. Manakala A dan B dia ada antigen A dan juga B. Manakala O tiada. O tiada antigen. Okay, dan disebabkan itulah dia boleh derma kepada orang lain sebab dia tak ada ID. Orang tak tahu dia ni darah apa. So dia boleh masuk untuk semua. Cuma, okay, dekat sini pula kita tengok antibody pula. Okay, tadi antigen cikgu kata ID. Sekarang ni antibody ingat sebagai bodyguard dia. Bodyguard. Okay, memandangkan A ada antigen A tapi dia ada antibody anti-B. Okay, disebabkan ini dia tidak boleh bergabung dengan sel darah B. Okay, sel darah B. Okay, sama juga B, dia ada anti-A. Dia anti dengan A, antigen A. Okay, manakala A dan B dia tiada. Kenapa dia tiada antigen A dan juga antigen B? Sorry, antibody A dan juga antibody B. Kenapa? Sebab bila dia tiada A dan B, sebab itulah ada antigen A dan B dekat badan dia. Okay, dan disebabkan ini A dan AB dia boleh terima dengan A, B dan juga O. Okay, dia boleh terima semua. Cuma AB dia tidak boleh menderma kepada orang lain disebabkan dia ada anti A dan juga anti B. Manakala O pula dia tidak boleh terima daripada semua. Okay, kecuali O sendiri. Kenapa? Sebab dia ada antibody A dan juga antibody B. Okay. Okay, seterusnya penggumpalan darah. Ini penggumpalan darah maksud dia apa tahu? Contohlah, kan tadi cikgu cakap darah A tak boleh gabung dengan darah B. Kenapa? Sebab darah A ada anti-B. Okay, apa akan berlaku? Dia akan berlaku penggumpalan darah. Bila darah bergumpal, darah tak boleh serap oksigen dan boleh menyebabkan kematian. Okay, so ni adalah contoh dia. Ini adalah contoh, nanti cikgu ada bagi awak nota dia kan? So nanti tengok balik kat nota tu. Okay, kemudian kita tengok balik. Okay, apa tu transpirasi dan juga gutasi? Gutasi ataupun nama lain adalah pelembakan. Okay, apa tu pelembakan dan juga gutasi? Okay, yang pertama kita tengok transpirasi dulu. Cikgu bagi tahu transpirasi tu apa? Air terkeluar, transpirasi. Air keluar daripada daun. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia wap air. Okay. So bila wap air dekat permukaan daun, dia akan tersejat. Okay, dia akan tersejat. Okay, manakala apa tu gutasi? Gutasi tu adalah embun. Air embun pagi-pagi. Yang ni. Gutasi ni yang ni. Okay, gutasi. Ini disebabkan oleh apa? Okay, sebab
subxylem ni, subxylem ni akan terbuka pada waktu pagi. Okay, pada waktu malam sebelum nak pagi tu kan. Okay, sebabkan keadaan sejuk, so secara langsung dia akan keluarkan air tu dekat permukaan atas permukaan daun, bukan bawah. Bawah untuk transpirasi. Sebab apa? Stomata berada di bawah. So bila stomata terbuka, okay, air selepas daripada proses fotosintesis, wap air akan keluar. Tapi gutasi berada di atas, okay, di atas permukaan daun, iaitu nanti air yang berada dalam tu, nampak tak dia cakap sini, merupakan kilang air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair yang dikenali sebagai subxylem. Okay, subxylem nanti akan terbuka, so bila terbuka dia akan keluarkan air tu. Okay, disebabkan apa? Sebab permukaan terlampau lembap. Sebabkan tu berlaku gutasi. Okay, ada soalan? Siapa yang tak faham? Okay, so cikgu ulang sekali lagi, transpirasi. Transpirasi tu maksud dia, okay, ingat tak balik, proses dia ada kena dengan proses fotosintesis. Okay, cikgu recall balik fotosintesis, okay, kita perlukan cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air. Tiga hasil ni dia akan keluarkan produk dia iaitu oksigen, okay, wap air dan juga kanji. Okay, kanji. Jadi bila tiga-tiga ni, okay, tadi kita kata wap air kan? So bila wap air keluar, itu adalah proses transpirasi pula. Transpirasi berlaku apabila, okay, contohlah tumbuhan tu berada di tempat yang panas. Okay, disebabkan tu dia keluarkan wap air dia. Dia keluarkan wap air dia. Okay, dia akan keluarkan wap air dia. Selampau panas lah. Tapi untuk sejukkan dia balik, dia akan kurangkan pengeluaran wap air supaya pokok tu akan kekal segar, ada air dalam dia. Okay, itu adalah transpirasi. Transpirasi adalah pengeluaran ataupun kehilangan air. Wap air. Wap air ya, bukan air, wap air. Okay, sebab tu bila awak berada di hutan, kan cikgu cakap hari tu, bila kita berada di hutan, kita akan rasa sejuk sebab wap air keluar. Okay, itu transpirasi. Gutasi pula adalah keadaan persekitaran sejuk. Dan disebabkan tu, penghasilan daripada daun tu mengeluarkan air embun di permukaan daun tu. Okay, boleh faham? Itu maksud dia gutasi. Dia berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Okay? So apa pengaruh untuk kadar transpirasi? Ada 5, bilangan stoma. Semakin banyak bilangan stoma, semakin banyak proses transpirasi berlaku. Okay, ataupun semakin tinggi keamatan cahaya, semakin banyak proses transpirasi berlaku. Ataupun semakin tinggi suhu, semakin banyak proses transpirasi. Ataupun kelembapan udara semakin lembab udara. Okay, semakin lembab kelembapan udara, semakin tinggi transpirasi. Ataupun semakin tinggi pergerakan udara. Okay, apa tu pergerakan udara? Maksudnya angin. Semakin tinggi pergerakan udara, okay, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay, boleh? Cikgu tak payah ulang ni ya. Nanti awak tengok balik. Okay, last sekali. Okay, ini struktur komponen. Kita nak bezakan berkas vaskular. Apa tu berkas vaskular? Okay, berkas vaskular tu adalah xylem dan juga phloem. Dua ni adalah komponen pengangkutan bagi tumbuhan. Xylem untuk mengangkut air, manakala phloem untuk mengangkut kanji, tenaga. Okay, so macam ni. Okay, awak tengok penghasilan fotosintesis berlaku di daun, pada daun. Okay, di daun nanti dia perlukan air, betul? Proses tu, so air daripada mana? Air yang diangkut daripada akar. Akar akan angkut tu pergi ke atas. Tapi macam mana akar akan angkut? Dia perlukan xylem. So xylem berada dekat batang dan juga dekat akar. Dia akan serap air dan akan terus pergi ke daun. Okay. Lepas tu nanti berlaku fotosintesis dan dia akan menghasilkan kanji. So nanti akar perlukan kanji sebagai tenaga untuk menyerap air. Betul tak? So nanti kanji akan turun ke bawah melalui apa? Phloem. Phloem tu akan bawa ke bawah balik.
So itu adalah berkas vesicular bagi tumbuhan. Dia punya fungsi ni macam kita punya salur darah. Salur darah kita pun mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Okay. So boleh faham? Okay. So sekarang ni kita akan buat soalan. Okay. Okay. Soalan ni cikgu akan bagi awak sekejap ya. Okay. Cikgu ada bagi awak bentuk PDF dekat chat. Cuba awak buka dulu. Okay, siapa yang tak dapat buka ni, cikgu akan bagi link untuk Google pula. Sekejap ya. Okay. Stop chatting. Cikgu nak bagi kawan-kawan awak ni sekejap. Stop chatting sekejap. Cikgu nak bagi file kat kawan awak. Nanti kalau awak chatting, kawan awak terlepas. Sekejap ah. Sekejap, saya tengah download sekarang ni. Ada dekat chat cikgu bagi? Kak Samuel, jangan chat dulu sekejap. Tak ada, tak dapat lagi. Okey, sekejap ya. Mungkin tengah download. Baik. Sebab cikgu dah dapat tahu minggu lepas cikgu bagi dalam bentuk Google, awak tak dapat kan? So sekarang ni cikgu bagi PDF terus. Tengok awak dapat download ke tak?
Okay, sementara tu kita dah jawab soalan ni ke minggu lepas? Belum kan? Cikgu tak bagi awak soalan lagi kan? Okay, sekejap ya. Lagi 71 KBS. Okay, dah dapat? Cuba tengok chat. Cikgu ada bagi dekat awak. Scroll ke atas. Scroll atas sikit. Cikgu ada bagi Science Form 3 Chapter 3 Pengangkutan. Siapa tak dapat buka bagi tahu cikgu, nanti cikgu akan bagi lagi yang lain. Tak ada? Ada. Awak tengok ke atas sekali. Ada atas sekali. Tadi cikgu dah bagi. Kawan awak keep messaging so dia forward ke atas. Tak ada? Cikgu dah bagi file. Adalah cikgu ada bagi. Ni dekat atas ni. Pukul 9.30. Awak tengok balik masa 9.30 tadi. Oh, yang lain guna phone Okay, sekejap ya. Kalau macam tu cikgu buka. Tak ada Okay, sebab yang lain guna phone kan? Right. Wait, Okay, tak apa. Cikgu teruskan dengan pengajaran. Nanti cikgu bagi awak link dia. Awak tulis jawapan dekat kertas dahulu. Okay? Awak tulis dekat kertas dahulu. Okay, cikgu bagi masa awak ambil kertas dan juga pen untuk salin ni. Nanti cikgu akan bagi sebab cikgu internet tak banyak. So, bila buka banyak file dia stuck di loading. Okay? Okay, sediakan kertas, pensel sudah. Awak salin je nanti jawapan dia. Nanti cikgu akan bagi balik. Jangan risau. Okay, dah? Okay, cikgu teruskan Okay, nombor 1, 3.1. Okay, A, tandakan pada organisma yang tidak memerlukan sistem pengangkutan. Okay, ingat?
Sistem pengangkutan tu apa maksud dia? Contoh salur darah, sistem pengangkutan untuk mengangkut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Okey. So ataupun makanan, bila awak makan dia akan salurkan kepada perut awak, so nanti perut awak akan bagi semua vitamin kepada otot-otot awak. Itu adalah sistem pengangkutan. So sekarang ni jawapan mana satu yang organisma tidak memerlukan sistem pengangkutan? Jawapan? Semua ni hidup ke? Okey. So cikgu beritahu okey, yang ni tidak memerlukan sistem pengangkutan. Okey, maksud dia 1, 3 dan juga 4. Okey, betul. Kenapa Intan kata macam tu? Kenapa 1, kenapa 3 dan juga 4? Oh, 2 bukan. 3. 3 dan juga 4. Kenapa? Kerana okey, sebab dia, okay, tengok 1 ni nama dia apa? Dia adalah euglena. Okey, euglena, paramecium dan juga amoeba. Okey, tiga ni adalah sejenis unicellular. Maksud dia adalah satu sel saja. Satu sel tak perlukan pengangkutan. Sebab apa? Satu sel. So bila dia makan, dia akan keluarkan balik macam tu saja. Tapi macam kita adalah multi sel. Kita ada banyak sel, banyak organ. Okey? Ya, betul. Unicell. Sebab kita manusia ataupun haiwan, tumbuhan itu adalah semua multisel. Kenapa kita adalah multisel? Sebab kita ada banyak sel. Daripada satu sel kita jadi banyak tisu. Okay, lepas tisu jadi organ. Organ organisma. Okay? So kita adalah satu organisma yang hidup lah. Lepas tu bila awak makan, mana ada awak terus buang kan? Awak makan, dia akan masuk dalam awak punya badan. So nanti sel-sel awak akan meresap semua nutrien. So disebabkan tu kita adalah multisel. Right? Boleh faham? Yang lain? Okay, so cikgu teruskan Okay, terangkan jawapan anda. So jawapan dia macam tadilah penerangan cikgu. Okay, penerangan cikgu adalah tadi sebab unicell kan. So unicell dia adalah satu sel yang dia adalah organisma ringkas. Okay, apa tu melalui resapan? Maksudnya contohlah, macam juga tisu kan? Okay, ada air basah kan? Awak letak tisu kat sebelah dia. So nanti dia akan terus meresap. So itu melalui resapan, senang, ringkas. Contoh kalau dia nak makanan, dia meresap, dia akan masukkan makanan dalam badan dia dan buang macam tu. Ataupun air, dia nak perlukan air, unicellular, yang ni, unicell ni. Euglena, paramecium, amoeba ni, okay, unicell. So, diorang hanya melalui proses resapan. Manakala manusia kita tak ada resapan, kita perlu makan. Bila makan akan tukar kepada tenaga kimia, okay, lepas tu nanti baru akan meresap ke sel. So ada banyak prosesnya. Okay. Okay, sebab itulah diorang tak perlukan sistem pengangkutan. Okay. Okay, semua dah salin? Alright, so cikgu teruskan
Okay, soalan nombor 2 pula, tandakan right pada bahagian yang betul mengenai fungsi sistem pengangkutan. Okay, ingat sekali lagi apa tu sistem pengangkutan? Okay, bagaimana kita mengangkut makanan ataupun mengangkut oksigen, gas ke dalam badan dan keluarkan balik. Itu fungsi sistem pengangkutan. Okay, bukan kereta, kita punya badan. Okay, so fungsi sistem pengangkutan apa? Yang pertama, adakah pengangkutan oksigen dari peparu ke sel-sel badan? Adakah betul? Jawapan dia? Okey, betul. Sebab kita mengangkut oksigen daripada peparu ke sel-sel badan awak. Sel-sel badan awak yang perlukan oksigen. Okey, ini betul. Kemudian mengangkut urea dari ginjal ke tisu-tisu badan. Okey, apa tu urea? Air kencing ataupun benda-benda yang kita keluarkan, toksik urea. Okey. Lepas tu kata tadi mengangkut urea dari ginjal. Ginjal tu apa? Kidney awak, buah pinggang. Okey, buah pinggang tu nanti akan bawa urea ke tisu-tisu badan awak, tisu-tisu badan, sel-sel awak. Betul tak? Jawapan dia adalah ya, salah. Kenapa salah? Sebab sepatutnya terbalik. Okey. Tisu-tisu badan akan mengangkut urea ataupun dia akan menyingkirkan, bukan mengangkut, menyingkirkan urea pergi ke ginjal. So nanti ginjal akan singkirkan dekat kita punya undi kencing. So nanti akan keluarkan. Okey, so nombor B salah. Okey, jawapan salah. B. Kemudian C, mengangkut nutrien ke sel-sel badan. Nutrien maksudnya makanan awak ambil makan tu, dia akan pergi ke sel-sel badan. Betul? Jawapan dia? Ya, okey, betul. Nombor C pun betul. Okey, sebab kita mengangkut nutrien, pengangkutan juga. Okey, pengangkutan. Daripada makanan tu, nanti dia akan angkut, sel-sel darah awak akan angkut nutrien pergi ke sel-sel badan. Okey. Kemudian D, mengangkut enzim, hormon dan juga antibody. Adakah betul? Tujuan dia? Enzim. Enzim tu air liur, enzim perut, okey. Hormon tu, hormon lah. Hormon untuk awak apa? Contoh kalau hormon untuk tujuan dia untuk mengawal body awak, mengawal pergerakan awak ataupun dalam badan awak, tu hormon. Okey, jawapan dia betul. Antibody, okey, antibody, hormon dan enzim diangkut oleh mana? Oleh kita punya. Ya, Akmal. Akmal ada soalan ke? Cikgu buka suara awak. Awak ada soalan tak? Okey. Ya, okey. Betul. Okey, so semua betul lah. Semua betul pula. Nombor A, C dan juga D saja betul. B salah. Alright. Okey, sekejap. Dia dah signal. Lagi, dia dah lebih 40 minit. So, okey. Yang baru masuk, cikgu bagi tahu Zoom ni sebabkan dia free 40 minit saja dia akan bagi inilah. So nanti korang kita kena login balik. Nanti awak login balik sebab 40 minit free. Kita kan 1 jam lebih. So awak login balik. Okay, so cikgu stop sini, nanti login balik Untuk siapa? Alif. Alif, apa lagi? Hafiz pun. Okay, semua. Jangan tak ni cikgu ingat nama ni, Nurul Nabila, Vinitrash, okay semua. Okay, awak cikgu end meeting, nanti masuk balik. Okay? Okay.